Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan tentang sejarah ataupun kisah bagaimana sembahyang ini dari sudut perbuatan atau kelakuannya. Pada pertemuan yang telah lalu kita membicarakan kenapa solat ini ada rokok, ada sujud, ada i'tidal, ada bacaan tasbih dan sebagainya. Hari ini kita nak melihat perbicaraan tentang sejarah sembahyang itu sendiri, yang 5 waktu. Siapakah di antara Nabi yang mula-mula sekali melakukan sembahyang, yang jadinya sembahyang zuhur, sembahyang asar, maghrib, isyak dan subuh? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mula-mula sekali melakukan? Jadi kita akan melihat perbicaraannya, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada muka surat 177. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Pertama-tama orang yang melakukan solat subuh. Jadi kita kena tahulah dari sudut sejarah. Kerana bila disebutkan orang yang pertama melakukan solat subuh ni, makna dia ni ada kisah-kisahnya, ada sebab-sebab. Jadi kita yang sembahyang yang terhimpun, ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isyak, kita kena tahu sejarah permulaan sembahyang itu sendiri, kan? Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Maka pertama-tama orang sembahyang subuh itu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah orang yang pertama sekali melakukan solat subuh. Tatkala dia kata keluar daripada syurga dan melihat ia akan zulma, makna kegelapan, melihat kegelapan, dan takut ia akan sebagai takut yang sangat. Maka tatkala subuh dan pecah fajar, sembahyang ia 2 rakaat. Yang pertama syukur ia bagi kelepasan ia daripada kelab, dan rakaat yang keduanya syukur ia sebab kembali siang hari. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini kisah dia kenapa sembahyang itu 2 rakaat. Kan? Sembahyang itu 2 rakaat ketika mana Rasulullah diajar oleh malaikat Jibril, ketika mana selepas daripada peristiwa Mi'raj, esok harinya malaikat Jibril datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajar Rasulullah sembahyang.
waktunya, mulanya dan akhirnya. Ada waktu, subuh bila, asar. Jadi ketentuan 2 rakaat, subuh 2 rakaat, itu semua dah berlaku pada sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak menunjukkan bahawa orang yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu daripada kita pun semayang. Tapi semayang mereka tu, itulah syariat mereka. Mana mereka semayang subuh. Waktu yang diwajibkan mereka ibadat subuh. Nanti nabi lain, waktu lain pula. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala beri kurniaan kepada umat ini, dia menghimpunkan ibadat nabi-nabi yang terdahulu jadi satu. Ada maknanya waktu malam dan ada sebahagian siang, ada sebahagian malam. Itu nak menunjukkan bahawa agama Islam ini adalah agama kesempurnaan. Yang Allah Ta'ala menyebutkan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah ni Islam. Jadi ketika mana orang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan mengambil lain-lain adyan, agama-agama yang lain daripada Islam, maka tertolak. Walaupun mereka beragama dengan ahli kitab dulu pun, kalau mereka masuk hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, tak mau ikut, tak mau ibadat macam Rasulullah, agama yang dibawa Rasul, tertolak. Itu sebabnya ketika mana Sayyidatina Khadijah bin Khuwailid, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang bertemu Waraqah bin Naufal, dia punya pakcik dia, merupakan orang yang alim dalam bab kitab Taurat dan Injil. Dia mengatakan, sekiranya aku sempat hidup ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan dia menjadi rasul, maka aku adalah orang yang menjadi orang yang beriman dan menjadi penolong kepada dia. Sedangkan dia tu orang alim, ahli kitab, orang yang memahami kitab yang terdahulu. Dia menunjukkan kepada kita datangnya Islam, semua agama-agama lain tertolak. Hari ini kalau ada orang yang memilih agama yang lain daripada Islam, tertolaklah tuan-tuan. Dan bila mereka masuk Islam, mereka wajib menunaikan ibadat, solat, ada subuh, ada zuhur. Kerana semua semayang yang dibuat ini ada maknanya ambilan dia, kisah ambilan dia, sejarah ambilan dia ada. Bukan saja-saja dibuat tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana nak menggambarkan apa subuh ni, Nabi Adam ketika mana dikeluarkan ia daripada dalam syurga, turun maknanya dikeluarkan, diletakkan ke bumi itu sebagai satu asbab. Kan apabila Allah Taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, aku nak jadikan khalifah. Yang sebab dia tu Nabi Adam tu dia mendekati atau memakan buah yang terlarang itu menjadi asbab kepada firman Allah Subhanahu wa taala, aku nak menjadikan khalifah. Itu asbab dia jadikan. Dia keluar daripada syurga tu, yang asalnya dia duduk syurga, tapi asbabnya tadi nak jadikan khalifah, makan buah yang terlarang, maka keluar ke sini. Keluar daripada syurga, diletakkan di bumi sebagai khalifah di atas muka. Jadi bila diturunkan di bumi, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika mana dia dizahirkan atau dikeluarkan di bumi pada waktu gelap, dalam keadaan gelap. Kita ni apabila berada dalam keadaan gelap ni memang takut dah. Dulu mana ada lampu jalan tuan-tuan? Zaman Nabi Adam mana ada lampu jalan? Api pun tak ada lagi. Manusia pun tak reti mengguna api lagi. Kan? Mereka tak tahu lagi. Kehidupan mereka itu pertama kali diterbitkan atau dikeluarkan untuk jadi khalifah.
Umat bangsa pun tak ada lagi. Sedangkan pada waktu dia keluarkan tu, isterinya Hawa pun terpisah daripada dia. Bukan berpasangan keluar. Ni letakkan dua-dua, tak apa juga. Kalau keluar dua-dua bersaing jalan, tak takut. Kan? Kita kalau jalan dua orang tak takut. Yang seorang jadi takut. Kan? Seorang kita jadi takut. Keluar pula dalam keadaan gelap. Jadi ketakutan. Duduk dalam syurga lain suasana dia. Kan? Maka tatkala dia kata apa? Menjelang subuh dia kata pecah fajar. Mana dah nampak cahaya merah macam lampu merah. Jadi bila tengok duduk lama dalam gelap tadi, tengok dah ada cahaya merah dah. Cahaya fajar. Maka dia kata apa? Sembahyang ia 2 rakaat. Kenapa dia sembahyang 2 rakaat? Pertama, melahirkan syukur kelepasan daripada gelap, daripada gelap. Dah terang. Syukur kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita hidup ni bila dapat nikmat kena syukur selalu. Kena syukur selalu. Tapi Allah Ta'ala dah sebutkan kan dalam Quran kan. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali orang yang bersyukur dengan nikmat. Walaupun Allah Ta'ala perintah kita bersyukur bila dapat nikmat. Nikmat ni bila dia beri kita kena syukur. Tapi apabila orang dapat nikmat, yang bersyukurnya sikit sekali. Yang banyak tu tak syukur. Tak syukur lawannya apa tuan-tuan? Kalau tak syukur, orang yang tak bersyukur lawannya apa? Ni ulama-ulama sini tak menjawab. Dia bila tak syukur tu dia kufur lah. Kan? La in syakartum la azidannakum. Kiranya kamu syukur, la azidannakum, aku tambah. Wala in, tu dia. Dia punya lawan bagi syukur. Wala in kafartum, kiranya engkau kufur dengan nikmat aku, azabi la syadid, maka aku azab kau. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu Rasulullah SAW pesan kepada kita 3. Rasulullah pesan kepada kita 3. Bila dapat nikmat, pujilah Allah. Alhamdulillah. Bila kita sebut alhamdulillah tu kan tanda syukur dengan nikmat. Kan? Puji Allah. Hari ini tuan-tuan, kita merasakan nikmat ini bila ada duit banyak. Tu kita kata nikmat. Bila ada rumah besar, kereta besar, isteri besar, semua besar. Mana? Tu kita kata nikmat. Tapi tuan-tuan, kita lupa kita boleh datang masjid ni. Datang berjamaah ke masjid ni. Yang duduk jauh-jauh datang, yang dekat tak sampai. Itu nikmat. Itu rezeki. Kita merasakan rezeki ni duit, harta benda. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh duduk dalam majlis ilmu. Boleh duduk dalam majlis ilmu. Walaupun duduk je, pandang siling, pandang batu, labanya di sawang banyak orang ni jawatan kuasa masjid tak bersih dia pandang gitu tak? Kan gitu kan? Orang dengar ceramah kan? Dia duk pandang, ish, ni apa dia orang buat ni kan? Dia tak kerja, tak boleh lantik ni tahun depan kena gugur ni. Dia gitu. Dia nak begitu lah kan? Tuan-tuan, muslimin dan boleh duduk dalam majlis. Ada orang yang sihat, subuh, badan sihat tu, badan segar, tak ada apa masalah, halangan tak sampai. Allah Ta'ala bagi nikmat dah, nikmat. Dia sihat, dia ada waktu lapang, tapi tak sampai kerana tak diberi rezeki oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu. Kan? Sebab tu bila kita boleh duduk dalam majlis ilmu ni, tu nikmat.
syukur, alhamdulillah, puji Allah Taala. Puji Allah. Yang keduanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu dalam keadaan susah, sempit kehidupan, rasa susah, banyak masalah dalam kehidupan, maka lazimkanlah istighfar. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Tak payah lagu tuan-tuan. Kalau lagu tu je sekali. Kan? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Suruh istighfar. Kerana kita ni beristighfar banyak, nanti Allah Ta'ala bagi jalan keluar bagi segala masalah. Segala masalah kita Allah Ta'ala bagi jalan keluar. Ustaz, saya dah istighfar tak ada pun. Engkau buat tu cuba-cuba nak test Allah ke? Betul-betul. Kan? Dia nak test. Allah Ta'ala mana boleh dites? Buat sungguh-sungguh, baru Allah Ta'ala bagi jalan keluar. Kan? Hari ni masalah orang tak nak istighfar, kurang istighfar. Kalau Allah Ta'ala, orang beristighfar, Allah beri rezeki. Allah Ta'ala bagi rezeki. Nanti balik baca surah An-Nuh, juzuk yang ke-29, ayat berapa? Ayat 10-11 baca. Nanti Allah Ta'ala sebut kat situ, orang yang beristighfar, maka Allah Ta'ala bagi jalan keluar, Allah Ta'ala bagi rezeki dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiganya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu dalam apa? Gundah gelana, keluh kesah, kan? Kita ni keluh kesah ke banyak. Ustaz ni nampak malam ni macam-macam lama dia mengajar ni. Keluh kesah. Belum lagi bunyi lagi. Dia dah angkat tangan dah. Lepas tengah. Dia jadi keluh kesah. Dia duduk dalam majlis ilmu, keluh kesah. Dia datang sembahyang berjamaah, dia keluh kesah. Ada makan pun dia keluh kesah. Ni kita mi je, tu nasi, keluh kesah juga. Dia jadi keluh kesah. Bila kamu berada dalam keluh kesah, sebutlah la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, maka ini. Jadi dengan sebab itu, ketika mana Nabi Allah Adam alaihi salam, kan, bila dia menghadapi, makna tadi dalam keadaan kelam, terbit cahaya matahari, terbit fajar, dia melahirkan syukur kepada Allah, maka dirikan salat. Salah satu daripada tanda melahirkan syukur. Kan? Melahirkan syukur itu tandanya. Maka satu rakaat itu, satu rakaat yang didirikan ialah bagi maknanya melahirkan syukur kerana kelepasan daripada kelam. Ditambah lagi satu rakaat. Satu rakaat yang kedua, syukur sebab kembali siang, daripada gelap jadi siang. Itu dia sebabnya tuan-tuan, kenapa kita sembahyang subuh dua, kan? Tadi gelap. Ada orang yang gelap terus. Dia tadi menghadapi malam yang gelap, terus gelap terus. Kenapa? Padamkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gelap dia. Sebab tu boleh bangun lagi. Kita pun sebut apa bila bangun? Alhamdulillahillazi, tak hafal juga, ahyana. Doa bangun tidur pun tak hafal. Kan? Ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tadi kelam, gelap. Boleh bangun, terang, nak jumpa terang balik. Syukur, alhamdulillah, rupanya hidup lagi.
Tak ada sadar dan delap. Kelam terus. Bang. Inna lillahi inna ilaihi. Tak. Sebab tu tuan-tuan syukur dengan nikmat Allah kan. Bila Allah Ta'ala bagi tu boleh jumpa siang balik. Sebab tu kena ucap alhamdulillah, syukur dengan nikmat Allah. Kan? Sebab tu kenapa alhamdulillah kita tak sebut yang lain? Kerana pujian itu hanyalah wajib bagi Allah. Dia tak boleh yang lain. Pujian itu hanya wajib pada Allah. Sebab tu dalam ilmu tauhid puji tu ada 4. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Kan? Mana Allah Ta'ala memuji dirinya, Allah Ta'ala makhluk baharu memuji Allah, kemudian Allah Ta'ala memuji yang baharu memuji yang baharu. Dia 4. Lain dia boleh tak boleh? Dia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala memuji akan nabi-nabi dia kan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kan. Tuan-tuan kalau nak baca tentang kisah-kisah Nabi ni, tempat mana Nabi Adam, dia tuan-tuan kena buka dalam Atlas Al-Quran tentang kisah Nabi. Dia ada satu atlas ditulis oleh Dr. Ash-Shawqi. Dalam tu kalau ceritanya Nabi Harun, kat mana kisah tu berlaku. Dia buku tu dijual lah, kena belilah tuan-tuan Beli buku tu tak mahal, rokok mahal tuan-tuan. Tuan-tuan kalau kumpul duit rokok tu dah lama beli buku. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni cerita kisah. Dan dalam Al-Quran juga kita akan jumpa ayat yang berkenaan dengan Nabi Allah Adam ini disebut sebanyak, maknanya 25 kali dalam Quran. Cerita Nabi Adam ni daripada surah Al-Baqarah sampailah makna ada dalam merata-rata tempat di dalam Al-Quran. Tapi kita nak tengoklah hadis sikit. Hadis yang nombor 1 tu, maknanya Nabi Adam ni ialah Abul Bashar. Abul Bashar ni ialah maknanya bapa untuk kejadian manusia ni, orang yang mula diciptakan, Abul Bashar. Manusia yang pertama dijadikan daripada tanah, kemudian ditiupkan roh daripada ditiupkan roh dari Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ardi faja'a banu Adama ala qadril ardi ja'a minhumul wal abyadu wal ahmaru wal aswadu wa baina zalika wal habithu wat tayyibu was sahlu wal haznu wa baina zalik." Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam daripada maknanya cekup yang mencekupkannya dari segala tanah. Jadi genggam. Dia qabdah ni satu genggam. Makna satu penumbuk lah. Ambil tanah. Allah ambil. Kan? Dia ambil daripada genggam-genggaman tanah. Maka didatangkan Banu Adam itu atas kadar tanah itu. Maka datang mereka itu dengan warna putih, warna merah, warna hitam, dan atasnya yang kemudian. Maknanya manusia ni jadi berwarna-warna kerana Allah Ta'ala ambil tanah yang berwarna-warna untuk dijadikan. Daripada tanah berwarna inilah jadinya manusia yang berwarna-warna. Kita kata ada ke tanah berwarna ni? Tuan-tuan buka dalam Quran. Allah Ta'ala menjadikan gunung ganang yang berwarna-warna. Kan? Kalau kita tengok ada ditunjukkan dalam YouTube kan?
gunung yang berwarna merah. Gunung yang berwarna merah. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan pergi ke Jabal Magnet, kan, Bukit Magnet, tuan-tuan akan dapat tengok, maknanya bukit yang berwarna hitam. Memang bukit tu hitam, tuan-tuan. Nak tunjuk Allah Ta'ala jadikan manusia ni berwarna-warna, kita jangan heran. Pergi masa musim haji, kita tengok orang yang putih betul, kemerah-merahan pun ada. Orang yang gelap-gelap tu pun, dah gelap, pakai baju gelap pula tu. Waktu di langkah kita tengok, ya gelap apa? Ya, dah kiamat. Rupanya orang datang, kan? Gelap sungguh, tuan-tuan. Baju dengan warna kulit dia tu sama aja. Mari pula kita jumpa orang-orang yang kulitnya, ya Allah, kan? Orang-orang Uzbek, orang-orang Khurasan tu, Masya Allah. Waktu dia pergi sa'i tu, kita tengok, kan, orang lelakinya, kalau dia dah lama berjalan tu terbit macam darah, kan? Kulit ni Masya Allah. Kita kata, bila nak dapat orang macam ni? Jangan harap orang sini memang kelabu asap. Mana ni? Nak buat macam mana? Kan? Terima aje lah seadanya. Orang Asia memang macam tu, kan? Terima aje. Redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, ya? Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat, ada pula yang keji dan ada yang baik. Dalam Allah Ta'ala menjadikan manusia yang berwarna-warna ni, ada orang yang baik, yang hitam, baik benar. Bilal bin Rabah, Masya Allah tuan-tuan, kulitnya hitam, tapak kaki pun hitam, yang nampak gigi dengan mata putih, itu je putih. Kalau itu pun boleh hitam, memang hitam terus dah. Orangnya sebaik-baik umat, tuan-tuan, sebaik-baik manusia. Bilal bin Rabah ni orang kulit hitam, hamba Habsyi, sebaik-baik manusia. Orangnya masih hidup lagi, terompah dah berbunyi dalam syurga dah. Kita hidup lagi, terompah kat JJ. Kau main kuat ketuk dia. Tesco bunyi, kau main kuat. Orangnya ada, kan? Sebaik-baik umat. Meriah Abu Jahal, Abu Lahab, orangnya kulit putih, handsome orangnya, sejahat-jahat manusia. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan ada pula di kalangan orang yang lonnya warnanya putih, warnanya merah, warnanya hitam. Ada yang baik, ada yang keji. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, ada yang dijadikan daripada kalangan ni kedukaan. Tengok macam orang Ornia, gelap. Allah Ta'ala jadikan dia susah pula, kan? Naik kapal banyak, terampau tu, Aceh lah. Dah duduk kat Malaysia dah tak boleh, sana pula nak. Hidupnya susah, melawan arus. Naik kapal begitu sempit, naik 200-300 orang. Hidup ke selamat ke tu, kesusahan. Bukan dia tak kaya ke tuan-tuan? Bukan macam tu. Allah Ta'ala menjadikan kehidupan dia begitu. Dia duduk dekat sini, dia kaya. Tuan-tuan, dia duduk kat Malaysia ni, dia lagi kaya daripada kita. Sebab dia rajin pergi cari besi buruk, kan? Orang Malaysia cari motor buruk, Sabu punya motor buruk dia rembat ni. Tu orang Malaysia. Dia cari motor besi buruk nak jual. Hidupnya senang, sebab dia rajin. Tapi itulah tak boleh duduk lama. Dihalau orang, diusir orang, lari. Kesudahan mereka itu Allah Ta'ala jadikan begitu. Dia duduk kat mana Burma, tak boleh juga, halau orang. Ada penempatan, tapi tak boleh. Jenis dia pindah. Allah Ta'ala jadikan kesudahan. Ada orang yang Allah Ta'ala jadikan kedukaan dalam hidup, diciptakan. Allah Ta'ala jadikan manusia ni
Berbagai-bagai warna. Ada yang hidupnya susah. Nah, orang kulit putih tu, Bosnia tu, sekarang dah tak ada lah. Dulu tu hidupnya tu, dia tembak orang setiap hari, dibunuh orang. Allah Ta'ala jadikan orang Palestin tu tuan-tuan, kan, hidupnya tiap-tiap hari ditembak oleh orang Israel ni. Dah begitu tu kedukaan hidup ni. Waktu kami pergi 2 tahun lepas, perkampungan tu tak boleh orang dipangkau oleh orang Israel tu. Orang-orang Palestin tu duduk dalam kawasan dia, sedangkan itu milik orang Israel, orang Palestin. Tak boleh keluar. Kereta dia pun tak boleh keluar. Duduk engkau dalam. Nak beli apa-apa dalam tu je. Duka hidup. Bukan dia tak kaya, bukan dia tak ada duit, hidup. Kerana itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hidup dekat dunia ni tuan-tuan, kalau hari ni ada tempat kita orang susah, orang senang, sebab tu kita jangan hairan. Memang begitulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana dia menjadikan manusia, itu dia punya nasib. Kan? Ditentukan nasib, keadaannya dia demikian. Sebab tu kita ni jangan menyalahkan takdir. Apalah Allah Ta'ala jadikan aku macam ni, malang sungguh. Jangan salahkan takdir. Takdir tu sebahagian daripada iman. Beriman dengan qada dan qadar Allah tu kan wajib. Jangan menyalahkan takdir. Sebab tu kena faham. Kemudian tuan-tuan, kita tak bacalah mana tempat lahir, mana tempat ni, nanti tuan-tuan boleh tengok sendiri. Kemudian pertama-tama orang yang melakukan solat zuhur, siapa pula? Dan pertama-tama orang yang sembahyang zuhur itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni disebut dia dengan apa? Maknanya dengan Abul Anbiya, iaitu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun disebut dengan nama Abu Duyuf. Dia ada gelarannya Abu Duyuf atau Abul Anbiya. Dia kekasih Allah. Kalau Abu Duyuf, dia merupakan bapa tetamu. Sebab Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, dia tak akan makan melainkan ada tetamu dengan dia. Kita kalau makan, kalau boleh tetamu jangan datang. Kan? Nabi Allah Ibrahim, dia tidak akan makan kalau tetamu tak ada. Mesti ada tetamu baru makan. Hebat semua. Makna waktu nak makan, kalau tak ada tetamu, cari dulu, ajak, baru makan. Kita kalau tuan-tuan, kalau hujan turap, kan? Ini kalau ada zaman ni luar biasa warna. Dia merupakan makna kekasih Allah, kan? Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala menyuruh Allah Ta'ala dengan menyembelih akan anaknya. Siapa anak dia? Ismail bin Ibrahim. Ibunya daripada ibunya Hajar. Rasulullah ni ada 2 orang isteri, daripada Hajar dan daripada Sarah. Kan? Yang Ismail ni daripada Hajar, lama kahwin, tak dapat anak. Kan? Disebutkan bahawa dalam tempoh dia berkahwin tu 20 tahun tak dapat anak. Tiba-tiba dapat anak, sampai umur dia dah boleh membantu ayah dia. Boleh membantunya umur 9 tahun, 10 tahun, Allah Ta'ala perintahkan sembelih anak. Boleh tuan-tuan. Kita dah kahwin lama, tak dapat anak. Dapat anak, Allah Ta'ala perintah sembelih. Jadi dah Allah Ta'ala perintah sembelih anak tu. Ketika mana anak itu telah sampai kepada peringkat boleh membantu.
Mana umur 9 tahun, 10 tahun lah. 9 tahun orang Arab besar dah. Kan? Kita 9 tahun kat sini main game lagi. Ada? Kecil lagi. 9 tahun ada besar dah. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, suruh maknanya sembelih anak. Kemudian disuruh pula dengan menyembelih akan penebus. Lalu dia jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tu yang ada 3 hari tu. Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ni hari dalam keadaan dia terpinga-pinga. Hari Tarwiyah, hari 8. Bermimpi tapi terpinga-pinga. Betul ke tak betul ke? Atau hanya mainan mimpi je? Kan? Masuk hari 9, mimpi lagi. Itu dinamakan hari Arafah. Kenapa hari Arafah? Kerana yakin dah tu. Mimpi tu betul yakin. Memang ni perintah Allah. Masuk hari 10, hari korban. Dia korbankan anaknya Ismail. Di mana? Di Mina. Kan? Sembelih. Allah Ta'ala gantikan sembelihan itu dengan penebus. Dan adalah seru itu pada ketika mana gelincir matahari. Maka sembahyang ia 4 rakaat. Mana seru dia untuk makna menyembelih itu pada waktu gelincir matahari. Maka bila digantikan dia dengan seekor kibas, maka syukur dia tu, maka sembahyang dia 4 rakaat. Kenapa 4? Yang pertama syukur bagi menebus. Kan? Melahirkan syukur kepada Allah. Kerana telah dapat menjalankan perintah. Yang keduanya bagi membukakan kedua cintaan, membukakan duka cinta anaknya. Ketika mana letakkan pisau kat leher, letak pisau lah, dia tekan-tekan tak boleh. Kan? Kalau kita letak pisau, dia selamat dah. Nabi Ibrahim letak pisau dekat leher Nabi Ismail, dia tekan-tekan tak boleh. Nak menunjuk apa? Sekuat-kuat hati dia tekan, tak boleh. Maknanya apa? Keyakinan dia nak menjalankan perintah Allah tu dah buat dah. Maknanya memang betul dia orang yang menjalankan perintah. Allah Ta'ala ganti kan? Membuka akan duka cita. Anak tadi yang disembelih, Allah Ta'ala gantikan dengan yang lain. Sebab sembelih tak boleh, tak putus, tak lut. Pisau tak boleh lut. Tapi buat dah subuh dah. Kan? Itu rakaat kedua. Adapun rakaat yang ketiga bagi menuntut redha Allah daripada ini. Dia buat tu kerana apa? Kerana nak cari redha Allah. Tuan-tuan hari ni datang ke masjid buat apa tuan-tuan? Duduk dalam masjidnya dalam tempoh 45 minit, 50 minit. Dah bunyi ketuk dah. Ustaz tak berhenti lagi. Redha. Kan? Sebab apa? Nak cari redha Allah. Nak cari redha Allah. Walaupun dekat rumah kita ada hal dekat rumah, datang masjid. Pesan rumah, marilah kita pergi rumah, pergi masjid. Bukan lama, bang sibuk bang. Ni kuih orang tempah tak siap lagi masuk dalam botol ni. Kan? Nah, tak apa kalau lepas isyak buat kan. Tinggalkan semua, datang masjid. Kerana apa? Nak cari redha Allah. Nak cari redha Allah. Sebab tu datang. Sebab tu tuan-tuan. Maka Nabi Ibrahim radhiyallahu alaihi salam sembelih anak kan apa? Sedangkan tempoh 20 tahun tak dapat anak. Dapat anak pula, anak lelaki tu dia. Zuriat dia. Yang boleh membantu dia. Tiba-tiba suruh sembelih. Buat terus kali itu. Anak dia sendiri kata Ismail, wahai ayahku,
Kalau sekiranya ia tu datang daripada Allah, maka jalankan terus. Jangan kau risaukan. Insya-Allah aku ni akan jadi orang yang taat. Ketika mana nak sembelih, Nabi Ibrahim pun ambil tali. Nabi Ismail kata, "Ya, wahai ayah, tali ni buat apa? Nak ikat dia? Tak payah. Aku tak lari punya." Kan? Ini ayam kita ikat pun dia lari juga. Kan? Dia takut tu. Kan? Ikat pun dia boleh lari. Anak sendiri kata, "Ayah, tak payah ikat. Nasib kau akan dapati aku ni orang yang sabar." Masya Allah, tuan-tuan. Luar biasa. Satu peristiwa yang luar biasa dalam sejarah umat manusia. Pengorbanan anak dengan ayah semata-mata apa? Nak cari redha Allah. Kita hidup ni tuan-tuan, tuan-tuan datang masjid, duduk dalam majlis ilmu ni, kenapa? Sekadar 50 minit, 1 jam, nak apa? Nak cari redha Allah. Ya tuan-tuan. Bukan nak cari pujian. Tak tahulah kalau kita nak cari, datang nak cari pujian manusia. Ada orang yang niat dia macam tu. Nampak gaya sama, pakai baju Melayu, masuk masjid, kan? Dia punya tujuan lain. Tujuannya apa? Cari redha makhluk. Nanti aku kalau datang masjid selalu, orang nanti JK. Ada tuan-tuan. Sama juga bentuk datangnya. Datang masjid, sembahyang, tapi niat dia lain. Kan? Niat dia lain. Itu perlu kepada keikhlasan. Niat mesti diikhlaskan. Dia kalau tak ikhlas niat tu, maknanya jadilah kita datang tu nampak bentuk rupa macam dia ibadat, tapi dia punya pahalanya tak ada. Kerana niatnya kerana makhluk. Orang yang membuat sesuatu perkara kerana makhluk jadi syirik. Kan? Kerana menyekutukan Allah dalam ibadat. Kalau meninggalkan sesuatu kerana makhluk, itu riya. Haja berubahlah. Kan? Sebab tu kena hati-hati. Jadi ikhlas. Macam mana nak tahu ikhlas? Bila tidak ada 4 sifat dalam perbuatan kita. Tak ada riya, tak ada ujub, tak ada takbur, tak ada sum'ah. Ikhlas itu. Itu tak ada ikhlas. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian rakaat yang keempat, dia buat satu rakaat lagi. Kerana keadaannya sebab dari diberi penebus yang amat besar. Diberikan seekor kibas, ganti kan. Yang tadi sembelih tak boleh tadi, ganti seekor kibas. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa fadainahu bizibhin azim, dan kami tebus akan dia dengan sembelihan kibas yang amat besar, iaitu kibas yang bawa turun daripada syurga ke atas kibas Habil. Kibas itulah merupakan maknanya tebusan ataupun penyerahan Habil kepada Allah dalam nak menentukan dia ni ikhlas tak ikhlas dalam ibadat. Jadi disebutkan bahawa kibas yang disembelih oleh Nabi Ibrahim tu ialah kibas kibas anak kepada Nabi Adam, iaitu Habil. Kemahnya besar. Peristiwa Habil dan Qabil kan, ceritanya anak Nabi Adam tu bila nak berkahwin, masing-masing bila lahir dia pasang seorang lelaki seorang perempuan, seorang lelaki seorang perempuan. Jadi dalam syariat nama Nabi Adam tu, dia kalau nak kahwin, dia mesti adik-beradik timbal balik. Nanti adik perempuan kahwin dengan abang, mana abang kahwin dengan adik perempuan sebelah adiknya. Jadi begitu. Itu bukan kesalahan. Zaman sekarang jangan buat. Itu keluarga 69.
Jangan buat tu, tak boleh. Tuan-tuan. Itu syariat dulu. Tak ada masalah. Kan? Jadi yang abang marah sebab pasangan Habil tu adik perempuannya tak cantik. Yang dia punya pasangan kembar dia cantik. Habil dapat berkahwin dengan dia punya kembar tu yang cantik. Marahlah kawan. Kan? Jadi buat korban. Siapa korban yang diterima Allah, maka dia lah. Jadi bila disuruh korban, Habil ni beri kambing. Dia mengembala kambing. Dia berinya kambing yang besar-besar. Yang Qabil pula petani, menanam gandum. Dia berinya gandum yang rosak. Ketika mana Allah Ta'ala menerima korban Habil diterima, seorang lagi tak terima. Maka timbul niat jahat dalam hati manusia ni. Sejarah pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia, itu dia. Jadi tuan-tuan, ni nak tunjukkan kita ni lah, yang tadi asalnya Nabi Adam tu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian daripada tanah tadi yang berwarna-warna, ada daripada keturunan yang dicipta tu yang jahat, yang baik. Itulah dia kisah. Sebab tu kita kena ambil iktibar banyak tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Peristiwa-peristiwa ni kita kena ambil iktibar. Jadi supaya apa? Kita memahami perjalanan ibadah yang kita lakukan ini ada sumber ambilan dia. Bukan dongeng-dongeng, kan? Ini bukan dongeng. Dia sumber ambilan dia ada. Sejarahnya ada. Dengan sebab itu dihimpunkan Zuhur, gelincirnya matahari, ni semayang 4 rakaat. 4 rakaat ni mengambil falsafah perbuatan Nabi Ibrahim. Kan? Perbuatan Nabi Ibrahim ketika mana diperintahkan oleh Allah Ta'ala menyembelih anak. Jadi insya-Allah kita sambung lagi bicara kita kepada semayang asar, maghrib, isyak. Mudah-mudahan kepahaman kita jelas insya-Allah. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu. Panjang umur kita bertemu sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.